Hai guys, kembali ke Kupi-Kupi Go Seram, sebuah rancangan yang telah lama saya rehatkan. Saya tahu banyak hutang-hutang saya dengan gowes-gowes semua, kisah-kisah yang tidak disambung bahagian 2, bahagian 3. Dan malam ni kita ada sebuah kisah tentang karakter kita yang bernama Pian. Ada satu ketika pukul 3 pagi, dia diganggu berkali-kali oleh sesuatu yang sangat-sangat misteri. Tapi sebelum itu ingin saya war-warkan kepada gowes semua. Hari ini kita ada sponsor daripada Maxis dengan produk Maxis Home 4G Wi-Fi. Saya akan terangkan dengan terperinci, tapi sebelum itu kita teruskan dengan perkongsian kita pada malam ini. Ketukan misteri pukul 3 pagi. Nama aku Husin. Aku berumur 16 tahun, sekarang tingkatan 4. Apa yang aku akan ceritakan ni bunyi macam mengarut, tapi tidak bagi aku. Benda ni memang aku rasai sendiri. Peristiwa ni berlaku semasa waktu-waktu COVID macam ni lah. Berlaku di dalam rumah aku sendiri, melibatkan beberapa siri ketukan yang bagi aku sangat-sangat misteri dan menakutkan. Minggu kejadian ni berlaku, kami kena PDPR. Maksud dia pembelajaran dari rumah. Maksud dia kami kena belajar di rumah lah. Apa boleh buat, memang itulah norma baru untuk kita kan. Kena lagi sekarang ni jangkitan COVID semakin menular. Yalah, sekarang kan waktu musim-musim raya. Memang waktu perayaan ni ketat sikit SOP. Biasalah kita ni raya bukan 2-3 hari, tapi selalunya kita ni raya sebulan. Seminggu selepas raya, kami tidak dibenarkan untuk hadir ke sekolah, tapi kami diwajibkan untuk hadir kelas secara online dari pagi sampailah dekat-dekat jam 5 petang macam tu. Tamatlah kelas online kami. Selain dari itu, aku ni banyak buang masa online. Aku tengok YouTube. Aku selalu tengok Kupi-Kupi Go Seram. Tiap hari katanya jam 10 malam. Tapi entah kenapa hos Kupi-Kupi Seram tu tak buat seram lagi. Kalau ada pun macam biskut chips mo, sekejap ada, sekejap tiada. Jadi start jam 5 petang, aku memang banyak online. Kadang-kadang aku online sampai awal jam 3 pagi. Pukul 3 pagi baru aku tidur. Ada je aku buat online tu. Aku rasa masa tu berlalu macam tu je. Tengok-tengok dah pukul 3. Dan sekarang ni memang sudah menjadi kebiasaan. Di rumah pula, aku tinggal dengan ayah, ibu dan seorang abang aku. Namanya Fikri. Memang kami berempat je di rumah. Ayah, ibu dan abang dapat kebenaran keluar bekerja sebab diorang bekerja di dalam sektor diperlukan ataupun essential. Jadi memang aku terperuklah di rumah online jam memanjang. Ayah dan ibu kalau keluar pagi, petang dalam jam 5-6 macam tu baru pulang. Abang aku pula memang akan balik lewat malam dalam pukul 1, pukul 2 macam tu. Sebab dia kerja jauh sikit. Selalunya abang aku ni kalau keluar dari rumah, dia keluar awal. Aku tak bangun lagi, dia dah pergi kerja. Jadi aku memang jarang nampak dia. Abang Fikri ni pula kalau balik rumah macam ninja. Pagar dengan pintu tak dengar dibuka. Tiba-tiba ada tapak kaki dan suara di dalam rumah. Ada suatu hari tu pukul 3 pagi. Dia balik je ke rumah, terus dia pergi ke depan pintu bilik aku dan terus ketuk pintu bilik. Aku kalau di rumah memang selalu tutup pintu bilik aku. Lepas 3 ketukan, dia akan tanya, Pian, apa password Wi-Fi? Aku pun jawab, password Wi-Fi Maxis 4G Go 1. Dia pun masuk ke dalam bilik dan aku pun online sampailah pukul 3 pagi. Keesokannya, rutin keluarga kami ni macam biasalah yang aku cerita tadi. Aku bangun pagi, ibu dan ayah tengah bersiap pergi kerja. Abang Fikri memang dah jalan. Aku hadir kelas online sehari sampailah malam macam tu. Malam ni benda yang sama terjadi. Dalam lebih kurang pukul 3 pagi macam tu, Abang Fikri balik. Terus aku dengar tapak kaki dia menuju ke depan bilik aku. Dia ketuk pintu 3 kali dan tanya, Pian, apa password Wi-Fi? Aku pun jawab, password Wi-Fi Maxis 4G Go 1. Abang tulislah, nanti lupa lagi, kata aku. Apa yang aku pelik? Bila malam berikutnya, benda yang sama terjadi. Dia balik ke rumah sekitar pukul 3 pagi. Dia ketuk pintu bilik aku dan tanya benda yang sama. Malam ketiga ni yang buat aku curiga. Kata aku dalam hati, Abang Fikri ni kenapa? Dia ni bukan jenis pelupa. Kenapa perlu tanya balik-balik pula? Tapi lepas aku jawab, dia tanya lagi dengan nada dia lain sikit.
Pian, apa password wifi, Pian? Abang Fikri ni kenapa? Dia ulang berkali-kali, Pian, apa password wifi, Pian? Aku masa ni dah terdiam. Ni dah lain macam ni. Aku bangun dari meja, tutup lampu dan tidur. Goers, apakah yang mengganggu Pian? Sebelum kita teruskan dengan perkongsian kita pada hari ini, ingin saya perkenalkan kepada Goers semua tentang Maxis Home 4G Wi-Fi. Apa yang menarik, produk ni layak dengan jaringan prihatin. Tebus subsidi bernilai 180. Ya, kalau kamu pakai Maxis Home 4G Wi-Fi ini, kamu akan dapat unlimited internet. Pemasangan Maxis Home 4G ni sangat-sangat mudah. Hanya perlu plug and play. Kamu boleh cabut, kamu boleh pindah dan menggunakan internet tanpa had dengan rangkaian di seluruh Malaysia. Bukan itu saja, apa yang paling menarik, pasal plan ni tiada 24 bulan kontrak. Dan kalau kamu perlu unlimited data di telefon bimbit cuma tambah RM98 sahaja. Berita baik untuk mereka yang tengah mencari TV sekarang ni, plan Maxis Home 4G Wi-Fi ini ada menawarkan hanya dengan RM79 sebulan, kamu boleh membawa balik TV Samsung 50 ataupun 65 inci. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan line di telefon anda tu penuh. Sertai saya dan jutaan lagi pelanggan Maxis Home 4G Wi-Fi dengan melayari link yang akan saya tinggalkan di description di bawah, ataupun kamu boleh tengok video ni untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Okay guys, itu dia sponsor kita pada hari ini, Maxis Home 4G Wi-Fi. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan perkongsian kisah seram kita malam ini. Keesokan paginya, macam biasa, bersiap untuk kelas online. Tapi pagi tu, aku sempat tegur mak aku di dapur. Aku melangkah menuju ke meja makan dan buka dulang untuk tengok sarapan apa pagi ini. Aku tarik kerusi dan duduk untuk sarapan. Mak aku pula masa tu tengah basuh pinggan membelakangi aku. Sambil sarapan, aku cakap dengan mak aku, Mak, Abang Fikri ni macam lain lah sejak beberapa hari ini. Mak aku tanya, kenapa? Aku pun jelaskan apa yang jadi dalam 2-3 hari ini. Aku cakap aku pelik sikit sebab Abang Fikri ni bukan jenis pelupa. Dan semalam macam lain pula, macam bukan suara Abang Fikri. Sambil aku cerita apa yang jadi, sambil aku mengunyah makanan, aku santai ya cerita. Lepas aku cerita tu, aku ingatkan mak aku nak bagi respon ke apa. Tapi tidak. Mak terdiam. Tangan dia berhenti membasuh pinggan. Aku pun hairan kenapa mak tiba-tiba diam. Dia toleh tengok aku dan cakap, Pian, kau jangan main-main. Abang kau kan off station ke Kedah minggu lalu. Dia mana ada di rumah. Aku dengar je mak cakap macam tu. Kali ni, aku pula yang terdiam. Aku kata, tapi mak, betul lah Pian ada dengar orang ketuk bilik. Ketuk bilik Pian minta password wifi. 3 hari sudah. Lepas tu mak aku cakap, itulah kau. Tidur sampai pukul 3 pagi. Kan sudah kena ganggu. Sudah. Nanti malam kau tidur awal. Jangan main game lagi. Sebelum tidur malam ni baca surah-surah. Jangan tidur kosong je. Aku pun hilang selera nak makan sarapan. Aku iakan sahaja nasihat mak aku tu. Minit berganti jam, pagi berganti malam. Malam ni aku tekad untuk tidur awal, tak mahu lagi kena kacau macam hari tu. Tapi malam keempat ni, aku terbangun tepat pukul 3 pagi. Di dalam kegelapan bilik aku tu, mata aku masih tertutup, tapi telinga aku peka dengan bunyi-bunyi di sekeliling rumah. Aku terdengar bunyi tapak kaki seseorang yang berjalan dari ruang tamu menuju ke depan pintu bilik aku. Dia berhenti betul-betul di depan pintu bilik aku. Alamak, dia datang lagi, kata aku dalam hati. Tapi mata aku masih lagi tertutup dan acah-acah tidur. Entah-entah, dia dah tahu aku dah bangun. Aku cuba dengar betul-betul benda yang jadi di sekeliling aku. Dan seperti yang aku jangka, bunyi orang mengetuk pintu aku diikuti dengan suara, Pian, apa password wifi? Tapi kali ini lain sikit. Bunyi ketukan bertukar menjadi bunyi hentakan pintu. Dan bukan datang dari luar bilik, tapi sekarang bunyi tu datang dari bahagian dalam bilik aku. Iya, benda tu di dalam bilik aku menghentak-hentak pintu bilik. Pian, Manggil-manggil aku.
Badan aku waktu ni dah menggeletar, tapi aku masih acak-acak tidur tak mahu melayan. Tidak beberapa lama selepas tu ketukan tu berhenti. Aku masih lagi berbaring di atas katil di dalam kegelapan. Tiba-tiba benda tu bersuara. Pian, jangan pura-pura tidur, Pian. Password wifi apa? Tapi kali ni aku dengar suara tu di bawah katil aku. Dia ketuk papan katil aku dari bawah. Dia bersuara, Pian? Oh, Pian. Password wifi apa, Pian? Aku masa ni makin cemas. Seluruh badan aku seram sejuk. Aku buka mata, lari ke ruang tamu, buka semua lampu dan tidur di sana sampailah pagi. Keesokan paginya, mak aku kejutkan. Katanya, Pian, kenapa tidur di ruang tamu ni? Aku jawab, tak ada lama, saja aja. Di dalam bilik tu panas, kata aku. Padahal semalam aku kena ganggu lagi. Aku saja tak mahu cerita sebab tak mahu emak aku risau pula. Sehari-hari di rumah tu aku pasang surah-surah Yasin biar bergema satu rumah. Dan Alhamdulillah, malam tu gangguan tu tak ada lagi sampailah hari ini. Beberapa hari kemudian abang aku balik dari outstation. Aku ceritakan semua dengan abang aku. Penjelasan dari abang Fikri ni yang buat aku lagi seram sejuk. Katanya, benda tu memang selalu jadi dengan dia. Orang ketuk pintu pukul 3 pagi. Dia lagi teruk, tingkap, dinding diketuk, katil digoncang. Tapi abang aku ni jenis yang berani. Dia selalu buat tak tahu. Lagipun abang aku ni jenis tidur mati. Kalau hantu tu baring sebelah dia pun, dia tak bangun-bangun. Jadi dia tak rasa sangat katanya. Dan bila abang aku tak ada di rumah, dia ganggu aku pula. Tapi mujurlah, sejak aku tidur awal ni, tiada lagi gangguan macam tu berlaku. Itulah orang cakap, dunia kita dengan dunia diorang ni terbalik. Kalau kita semua bangun waktu pagi, diorang pula akan bangun waktu malam. Dan itulah kisah pengalaman seram yang aku lalui baru-baru ni, yang aku boleh kongsikan dengan goers semua. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kupi-kupi ghost seram yang telah lama saya hentikan. Semoga cerita ni dapat menemani anda yang baru mau masuk tidur, yang tengah drive, yang tengah bekerja. Semoga kisah ini menarik. Akan lebih banyak lagi kisah perkongsian seram yang akan dibuat naik pada masa hadapan. Kupi-kupi ghost seram sekarang kembali. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go menarik setiap hari.